بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala perintahnya dalam masa yang sama kita meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyakkan selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping sentiasa berusaha melaksanakan segala sunnahnya, mudah-mudahan ianya akan memberikan manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Khutbah pada kali ini mendorong kita agar sama-sama berusaha untuk menangani gejala sosial. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gejala sosial merupakan permasalahan yang banyak melibatkan golongan muda-mudi pada masa ini. Penglibatan mereka dalam aktiviti-aktiviti negatif dibimbangi boleh menjejaskan perkembangan dan kemajuan umat pada masa akan datang. Contohnya seperti kes-kes zina, rokok, bunuh dan ragut yang sering dipaparkan dalam media hari ini. Antara faktor penting yang menyebabkan berlakunya permasalahan sosial ini adalah kerana lemah dan kurangnya dan kosongnya jiwa individu itu sendiri, yakni jiwa remaja itu sendiri yang tidak diisi dengan iman, akan memberikan ruang kepada iblis dan syaitan untuk menggoda mereka ke arah melakukan perkara-perkara keji, sehingga akhirnya mereka lupa akan tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Istahwadha 'alaihimuz syaitanu fa'ansahum zikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbasy syaitani humul khasirun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud syaitan telah menguasai dan mempengaruhi mereka sehingga menyebabkan mereka lupa mengingati ajaran dan amaran Allah. Mereka itulah puak syaitan. Ketahuilah bahawa puak syaitan itu sebenarnya orang-orang yang merugi. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penglibatan anak-anak muda hari ini dalam permasalahan sosial juga adalah disebabkan oleh hubungan kekeluargaan yang tidak baik. Kajian-kajian yang telah dijalankan menunjukkan bahawa antara punca berlakunya masalah sosial ini adalah disebabkan oleh krisis rumah tangga yang membawa kepada perceraian ibu bapa. Untuk rekod negeri Selangor sahaja, sebanyak 6,208 kes perceraian telah dicatatkan sepanjang tahun 2013. Dan ini menunjukkan betapa kritikalnya masalah anak-anak yang terbiar disebabkan perceraian ibu bapa mereka. Selain dari itu, kesilapan dalam memeliharakan pula adalah antara penyebab rosaknya akhlak dan budi pekerti remaja kita pada hari ini.
Ini ditambah lagi dengan kemudahan-kemudahan yang tidak terkawal di persekitaran mereka, seperti cyber cafe, pusat-pusat hiburan dan lain-lain lagi. Beberapa serbuan yang dilakukan oleh pihak berkuasa tempatan ke atas pusat-pusat hiburan yang beroperasi secara haram menunjukkan bahawa kebanyakan pengunjungnya adalah terdiri dari kalangan belia dan muda-mudi. Oleh kerana itu, semua pihak di negara kita perlu melakukan usaha yang maksimum dalam menangani gejala sosial yang merosakkan kehidupan umat Islam pada hari ini. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesiapa di kalangan kamu yang melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka cegahlah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu juga, maka cegahlah dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selama-lama iman. Riwayat Muslim. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gejala sosial yang berlaku pada hari ini pasti dapat ditangani dengan baik sekiranya kita kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana Al-Quran mengandungi panduan untuk merangka sistem dan peraturan yang paling lengkap dalam menyelesaikan segala persoalan dan permasalahan yang berlaku di kalangan umat manusia. Sebagai langkah untuk membendung masalah sosial di peringkat awal, ibu bapa mestilah berusaha membentuk akhlak anak-anak dengan menerapkan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam hal ini, perkara yang perlu dititik beratkan adalah ibadah solat, kerana ia mampu menghalang mereka dari terlibat dengan masalah-masalah sosial. Ini bersesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berpesan agar kita mengajarkan anak-anak dengan ibadah solat sebagaimana sabdanya yang bermaksud, serulah anak-anak kamu solat apabila usia mereka 7 tahun dan pukullah mereka sekiranya tidak mahu solat apabila usia mereka 10 tahun dan asingkanlah mereka daripada tempat tidurnya. Riwayat Abu Dawud. Dalam usaha menangani gejala sosial, budaya nasihat menasihati antara sesama insan juga perlu diterapkan di kalangan masyarakat. Ini kerana tanggungjawab menasihati orang lain adalah merupakan satu kewajipan yang dituntut dalam Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr ayat 1 hingga 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, demi masa sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Sikap suka menasihati atas perkara kebenaran ini menunjukkan betapa masyarakat Islam khasnya amat mengambil berat tentang saudara se-Islamnya yang lain, dengan menegur kesilapan dan menasihati anak-anak yang terlibat dengan gejala sosial ini. Sekurang-kurangnya dapat memberikan ruang kepada mereka untuk memikirkan kesilapan yang telah mereka lakukan. Itu juga lantas mendorong mereka untuk kembali semula ke pangkal jalan. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan perjudian, hiburan, peraturan jalan raya
dan yang seumpamanya juga perlu diberikan perhatian dalam usaha membendung gejala sosial yang ada pada hari ini. Sebagai contoh, tidak dinafikan bahawa sesetengah pengguna jalan raya hari ini menjadikan jalan raya sebagai tempat untuk berlomba motor, merempit dan melakukan aksi-aksi yang membahayakan diri mereka sendiri dan orang lain. Justru tidaklah mengherankan apabila ada laporan yang menyebutkan bahawa 60% dari jumlah 70,000 kemalangan jalan raya sepanjang tahun adalah melibatkan penunggang motosikal. Sememangnya peraturan dan undang-undang yang disediakan adalah bertujuan untuk mendisiplinkan masyarakat, menjaga ketenteraman awam dan mencegah aktiviti-aktiviti sunsang yang merosakkan nilai-nilai kemanusiaan. Akan tetapi, apabila peraturan dan undang-undang yang tidak dipatuhi, maka sudah pasti akan membuka ruang kepada berlakunya gejala-gejala sosial seperti merempit di jalan raya, pembuangan anak zina, perjudian, pembunuhan dan lain-lain lagi. Oleh kerana itu, setiap peraturan dan undang-undang yang dilaksanakan adalah menjadi kewajipan kepada kita semua untuk mematuhinya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa hukmul jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Shadaqallahu azim. Yang bermaksud, patutkah mereka berkehendak lagi kepada hukum-hukum jahiliyah, padahal tidak ada sesiapa yang boleh membuat hukum yang lebih baik daripada Allah kepada orang-orang yang penuh keyakinan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terjerumusnya anak-anak muda hari ini dengan gejala sosial antaranya adalah berpunca daripada kurangnya didikan agama. Justru institusi pendidikan juga mempunyai peranan yang penting dalam mendidik generasi hari ini ke arah memenuhi harapan bangsa dan negara. Bukan sekadar menyediakan keperluan duniawi, tetapi juga mereka perlu dibekalkan dengan keperluan ukhrawi yang benar-benar dapat membina jati diri mereka. Dalam masa yang sama, para pendidik pula perlu menunjukkan contoh teladan yang baik agar dapat dijadikan panduan kepada mereka apabila sudah menjejaki kaki di alam pekerjaan nanti. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan dirinya sebagai guru yang terbaik untuk diikuti oleh para sahabat, sehingga akhirnya mereka menjadi insan-insan yang disanjungi sepanjang zaman. Sesungguhnya usaha menangani gejala sosial yang semakin parah ini bukan hanya terletak di bawah individu-individu tertentu saja. Sebaliknya, ia memerlukan kerjasama yang padu daripada semua pihak, termasuklah badan-badan bukan kerjaan dan juga golongan yang lebih profesional. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap daripada kamu adalah bertanggungjawab atas rakyat yang kamu pimpin. Riwayat Bukhari. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulannya, marilah kita bersama-sama mengemeling seluruh tenaga kita untuk menunaikan tanggungjawab yang berikut. Pertama, mempertingkatkan kepahaman umat terhadap isi ajaran Islam yang sebenar bagi menjamin kesejahteraan hidup di dunia dan juga di akhirat. Kedua, berusaha mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang dapat memelihara keharmonian di kalangan masyarakat. Ketiga, bersama-sama masyarakat
untuk berganding bahu dalam mencegah segala bentuk kemungkaran yang berlaku di sekeliling kita. Keempat, menutup semua ruang dan peluang yang boleh mendorong anak-anak muda kita melakukan aktiviti-aktiviti yang negatif. Kelima, ahli masyarakat daripada kalangan dewasa hendaklah menunjukkan contoh dan ikutan yang baik kepada generasi muda hari ini. Mudah-mudahan segala usaha murni yang kita lakukan pada hari ini akan dapat menyelamatkan diri kita dan juga bangsa kita daripada terjebak dalam perkara-perkara mungkar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru atau berdakwah kepada kebajikan, mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, yang buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati hadzal yawmil mubarak an tarshif 'anna kurbatana wa an taghfir lana dhunubana wa an tarzuqna min haythu la nahtasib bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin warḍa Allahu an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa tawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi 'aini inayatika rabbaniyah wa bi hifdzi wa qayatika samadiyah. Jadalaka Malikan Muazzam Sultan Selangor, Sultan Syarifuddin Fitri Shah Al-Haj, Ibni Al-Hum Sultan Saluddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma hadi bil auna wal hidayati wa taufiq was-sihhata wa salamata min liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibn Sultan Syarifuddin Fitri Shah Al-Haj bi amnin wa salahin wa afiyatin limanika wa karamika ya zal jalal wal ikram. Allahumma atinhum rahma musli'ain lil wadhi wal ra'iyati wal bilad wa badik maqasidahuma li tariqil huda wa rasyad. Ya Allah, tambahkan dan luaskanlah rezekimu
acara ini. Terimalah wakaf mereka ya Allah dengan ganjaran pahala yang berkekalan hingga kali akhirat. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa mereka dan lindungilah mereka dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa lazikrullahi